Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 11 akan menerangkan cara menjawab beberapa soalan SPM Bahasa Melayu berdasarkan tema 14 iaitu Citra Bahasa dan Sastera Kita yang bertajuk Peribahasa Warisan Kita. Pertama sekali, kita akan mencari kesalahan bahasa dan peribahasa yang terdapat dalam teks yang diberikan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, bolehlah dirujuk pada buku teks muka surat 188 dan 189. Sebelum kita bergerak ke slide yang seterusnya, para pelajar bolehlah membaca teks yang diberikan terlebih dahulu. Mari kita lihat beberapa cara untuk mengenal pasti kesalahan bahasa. Pertama sekali, kita perlulah baca dan fahamkan petikan yang diberi. Sekiranya terdapat ayat yang kurang enak untuk dibaca, hendaklah kita tandakan ayat tersebut terlebih dahulu seperti menggariskannya. Yang kedua, kita mestilah dapat membezakan kesalahan bahasa dari segi ejaan, imbuhan, istilah, frasa dan tanda baca. Ini dapat memastikan bahawa kesalahan bahasa yang dikesan adalah benar. Yang ketiga, barulah kita boleh mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks. Akhir sekali, kita boleh membuat pembetulan kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks. Berikut adalah kesalahan bahasa pada muka surat 188 yang dapat kami kenal pasti dengan menandakannya dengan warna biru muda. Ini adalah penerangan bagi setiap kesalahan bahasa sebentar tadi. Untuk lebih memahami kotak ini, para pelajar bolehlah lihat kembali kepada teks pada muka surat 188. Seterusnya, berikut adalah kesalahan bahasa pada muka surat 189 yang dapat kami kenal pasti dengan menandakannya dengan warna biru muda. Seterusnya, ini adalah penerangan bagi setiap kesalahan bahasa dalam teks muka surat 189 sebentar tadi. Untuk mengenal pasti peribahasa dalam teks, kita perlulah baca dan fahamkan teks tersebut terlebih dahulu. Lazimnya peribahasa yang dijumpai adalah yang biasa kita dengar dan kita baca. Di sini kami telah jumpa beberapa peribahasa dalam teks pada muka surat 188. Kami telah jumpa 3 peribahasa dalam teks muka surat 188. Yang pertama, mengikut resmi padi, makin berisi makin tunduk. Yang bermaksud, semakin berilmu atau tinggi pangkat, semakin merendahkan diri. Contoh ayat, para pelajar diingatkan supaya mengikut resmi padi, makin berisi makin tunduk apabila sudah berjaya nanti, kata pengetua ketika berucap dalam perhimpunan. Yang seterusnya, jangan bawa resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Yang bermaksud, orang yang buat kerja sedikit mendapat hasil yang sedikit, tapi sangat heboh dan bangga. Contoh ayatnya ialah, kita jangan bawa resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung, seperti Pak Daulah yang mencanangkan sumbangannya sebanyak RM50 itu kepada orang kampung. Yang terakhir sekali, ikutlah resmi penyu, telur beribu, tak siapa yang tahu. Maksudnya, orang yang berusaha dalam senyap beroleh banyak hasil. Contoh ayat, ibu menasihati abang agar mengikut resmi penyu. Telur beribu tak siapa yang tahu apabila mencapai impiannya kelak. Berikut adalah peribahasa yang telah kami jumpa dalam teks muka surat 189 dengan mewarnakannya dengan warna ungu. Kami telah jumpa 2 peribahasa. Yang pertama, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Yang bermaksud, mendidik anak biarlah sejak kecil lagi.
Contoh ayatnya, anak-anak perlu diajar untuk tidak membuang sampah merata-rata sejak kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang terakhir, nasi sudah menjadi bubur. Maksudnya, terlanjur melakukan hal yang buruk tidak mampu untuk diubah kembali ke asal. Contoh ayatnya, kakak menyesal kerana sikapnya yang malas belajar menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Seterusnya, mari kita lihat cara-cara untuk menjawab soalan morfologi. Skop soalan ini ialah struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Antara contoh kehendak soalan ialah kata kerja, ayat dasar atau kata hubung. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali, kita mestilah baca dan fahamkan arahan soalan terlebih dahulu. Setelah memahami arahan soalan, kita perlulah baca dan fahamkan petikan yang diberi. Yang ketiga, kita hendaklah mengenal pasti kehendak soalan dalam petikan. Contohnya, sekiranya soalan meminta kita untuk mencari kata kerja dalam petikan, maka kita mestilah mengenal pasti kata kerja yang terdapat dalam petikan. Dan akhir sekali, senaraikan jawapan yang betul bagi kehendak soalan. Ini adalah contoh soalan morfologi. Pertama sekali, kita perlu baca arahan soalan. Arahan soalan meminta kita untuk menyenaraikan 3 kata ganda penuh, kemudian membina satu ayat daripada setiap perkataan yang dipilih. Seterusnya, kita perlu membaca petikan yang diberi dan memahami petikan tersebut. Sejak akhir-akhir ini, semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dikatakan semakin luntur. Masyarakat didakwa memandang enteng perkara ini, sedangkan semangat cinta akan negara ini sepatutnya diterapkan dalam diri sebagaimana peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seharusnya kita memainkan peranan masing-masing bagi memastikan semangat patriotik ini kembali menebar dalam diri. Persoalannya, apakah langkah-langkah signifikan yang harus diambil dalam memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini? Jadi, kita sudah baca petikan yang diberi dan kita dapat kenal pasti beberapa kata ganda penuh, iaitu akhir-akhir masing-masing dan juga langkah-langkah. Setelah menyenaraikan kata ganda penuh sebentar tadi, kita perlu membuat ayat bagi setiap kata ganda penuh yang dijumpai. Yang pertama ialah penggunaan akhir-akhir. Ayatnya, sejak akhir-akhir ini tindak tanduk Aira sangat mencurigakan Wawa, tambahan pula suaminya kerap pulang lewat. Yang kedua ialah penggunaan masing-masing. Rumah tangga Damian dan Zara seperti telur di hujung tanduk kerana masing-masing menongkat tinggi ego dan enggan mengalah. Yang ketiga ialah penggunaan langkah-langkah. Ayatnya berbunyi, sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, Norman mengambil langkah-langkah proaktif dalam menguruskan kehidupan bersama 4 orang isterinya agar keharmonian rumah tangga tetap terjamin. Mari kita lihat cara-cara menjawab soalan sintaksis. Skop soalan ini ialah susunan ayat, binaan ayat dan ragam ayat. Antara contoh kehendak soalan sintaksis ialah subjek dan predikat dan klasifikasikan frasa. Pertama sekali, kita perlulah baca dan fahamkan arahan soalan. Yang kedua, kita perlu baca dan fahamkan petikan yang diberi. Yang ketiga, kita perlu mengenal pasti kehendak soalan dalam petikan. Contohnya, sekiranya soalan meminta kita untuk mengenal pasti subjek dan predikat,
maka kita perlu mengenal pasti yang mana satu subjek dan yang mana satu predikat bagi ayat dalam petikan. Dan yang akhir sekali, kita perlulah senaraikan jawapan bagi kehendak soalan. Ini ialah contoh soalan sintaksis. Ingat, yang pertama sekali, kita perlu membaca arahan dan memahami kehendak soalan. Jadi bagi soalan ini, arahan meminta kita untuk mengenal pasti subjek dan predikat bagi ayat yang digariskan. Seterusnya, kita perlu membaca ayat yang digariskan. Kita sering didedahkan dengan laporan media arus perdana tentang kemelut kenaikan harga barangan secara berterusan. Yang kedua, kemelut ini boleh menjadi beban kepada anggota masyarakat. Dan yang terakhir, situasi sedemikian menyebabkan golongan berpendapatan rendah terpaksa berjimat cermat atau ikat perut. Jadi, kita perlu mengenal pasti subjek dan predikat bagi ayat-ayat ini. Setelah mengenal pasti subjek dan predikat, kita perlulah menyenaraikan jawapan tersebut. Yang pertama, kita ialah subjek dan yang selebihnya ialah predikat. Yang kedua, subjeknya ialah kemelut ini dan yang selebihnya ialah predikat. Yang ketiga pula, situasi sedemikian ialah subjek dan yang selebihnya pula ialah predikat. Seterusnya, kita akan melihat cara-cara untuk menjawab soalan peribahasa. Skop soalan ini hanyalah peribahasa. Soalan biasanya berdasarkan gambar situasi atau dialog ataupun petikan. Yang pertama sekali, kita perlulah baca dan fahamkan arahan soalan. Yang kedua, kita perlulah fahamkan bahan yang diberi. Sekiranya bahan yang diberi ialah gambar, kita perlu fahamkan apakah situasi yang sedang berlaku pada gambar tersebut. Dan yang akhir sekali, senaraikan jawapan bagi kehendak soalan. Ini adalah contoh bagi soalan peribahasa. Pertama sekali, kita perlu membaca arahan soalan. Arahan meminta kita menyatakan dua peribahasa yang sesuai. Hanya dua sahaja. Okey, seterusnya kita melihat kepada gambar yang diberi. Gambar menunjukkan bahawa dua adik-beradik ataupun dua individu yang bergaduh dan akhirnya mereka berbaik semula. Maka kita perlu fikirkan apakah peribahasa yang sesuai bagi situasi ini. Jawapannya ialah carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga. Yang kedua, air yang dicincang tidak akan putus. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 11. Terima kasih.